Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang dihormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Raudatul Jannah, Taman Syara Perdana, ulama dan asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita dapat sama-sama kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Marilah sama-sama kita betulkan niat kita. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, ianya menjadi saham akhirat untuk kita insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan kisah para sahabat, insan-insan yang telah ditarbiyah secara langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada malam ini Sayyiduna Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, rahimallahu Khabbaban, semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi Sayyiduna Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu taala anhu. Faqad aslama raghiban, sesungguhnya Sayyiduna Khabbab dia memeluk Islam dengan sukarela. Wa hajara ta'ian, dan dia berhijrah kerana taat. Wa 'asha mujahidan, dan dia menghabiskan hidupnya dengan sebagai pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Sayyiduna Khabbab
radhiyallahu ta'ala anhu, dia bermula sebagai seorang hamba. Walaupun bukanlah beliau lahir terus jadi hamba. Diletakkan kisahnya, tuan-tuan, permulaan kisahnya dimulakan dengan seorang tuan, yang mana tuan ini seorang wanita bernama Ummu Ammar. Satu hari Ummu Ammar dia pergi ke pasar untuk cari hamba, untuk beli hamba, untuk memajukan perniagaan dia, untuk menambahkan keuntungan dia. Maka bila mana Ummu Ammar, ni bukan Islam tuan-tuan, dia pergi ke pasar, antara hamba yang dijual ketika itu adalah Sayyiduna Khabbab bin Al-Arrat radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu tu dia belum mencapai usia balik, nak kata kecil lagi. Maka bila mana Ummu Ammar tengok Sayyiduna Khabbab, kata Ummu Ammar, aku melihat seorang anak kecil yang nampak sihat dan nampak tanda-tanda kecerdasan. Maka Ummu Ammar beli Sayyiduna Khabbab bin Al-Arrat radhiyallahu ta'ala anhu, bawa balik. Dalam perjalanan tuan-tuan, Ummu Ammar tanya kepada Sayyidina Khabbab, siapakah nama kamu? Kata dia, nama aku Khabbab. Siapakah nama ayah kamu? Ayah aku adalah Al-Arrat. Dari manakah kamu berasal? Katanya daripada Najd. Maka ditanya lagi, kamu ini dari bani mana? Keturunan mana? Kata beliau, aku dari keturunan Bani Tamim. Ada riwayat tuan-tuan disebutkan antara tentera akhir zaman adalah dari Bani Tamim. Tapi jangan suka-sukalah mengaku Bani Tamim, kan, hari tuan-tuan. Maka disebutkan, bila mana dia kata dia daripada Bani Tamim, mana kata orang Arab. Terkejut Ummu Ammar, bagaimana kamu boleh jadi hamba? Kamu bukanlah daripada kawasan mana-mana jadi hamba. Kamu adalah orang Arab. Kenapa tiba-tiba jadi hamba? Maka kata Sayyiduna Khabbab bin Al-Arrat radhiyallahu ta'ala anhu, kerana satu hari kampung kami telah diserang, yang merampas haiwan ternakan kami, bahkan kami menjadi tawanan dan menjadi hamba, dan aku dijual, kata Sayyidina Khabbab, hinggalah aku menjadi hamba kepada kamu. Ini tuan-tuan, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada asalnya bukanlah dia menjadi hamba, tapi disebabkan berlakunya serangan pada kampung dia, akhirnya dia menjadi hamba. Hamba ni tuan-tuan, tidak ada yang milik dia. Kita pernah sebut sebelum ni, hamba ni tidak ada yang milik dia. Semua adalah milik tuan dia. Dan seorang hamba yang paling dia nak, iaitu mendapat kemerdekaan. Dan bukan senang seorang hamba nak mendapat kemerdekaan, melainkan dia dapat tuan yang baik ataupun dibeli dan dimerdekakan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari ada satu bab balasan kepada mak ayah, yang mana kata Nabi, seorang anak tak mampu membalas jasa mak ayah kecuali dia mendapati ibu ayahnya hamba dan dia membeli dan memerdekakan mak ayah. Dah sebut sampai tahap macam tu, itulah boleh dikategorikan sebagai dah habis balas jasa mak ayah. Tapi kalau kita ambil realiti zaman kita, dah tak ada dah istilah hamba ni. Makna kata kita memang tidak akan mencapai satu keadaan kita boleh kata puas hati, saya dah balas dah jasa mak ayah saya. Tidak. Kenapa? Memang kita tak akan mampu balas. Bila tak akan mampu balas, bukan suruh give up, tak.
nak bagi tahu terus berbakti kepada mak ayah. Ini hamba tadi tuan-tuan. Maka Sayyidina Khabbab radhiyallahu taala anhu, Ummu Ammar bawa dia tuan-tuan belajar buat besi. Ni tuan-tuan belajar kimpalan, lebih kurang macam itulah. Belajar besi, belajar buat besi. Kan ada surah Al-Hadid, cerita tentang besi. Maka tuan-tuan, dalam tempoh yang singkat, Sayyiduna Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu taala anhu, dia mampu menguasai buat pedang. Orang Arab ni memang dia punya, orang kata, hobi dia adalah antaranya lawan. Lawan. Lepas tu kita pernah dengar kan, antara sunnahnya bergusti. Tapi kita jangan sama dengan WWF. Itu tak sama tuan-tuan kan. Maka tuan-tuan, antara senjata adalah pedang. Maka Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu taala anhu, dengan kehebatan dia buat pedang, akhirnya Ummu Ammar sewa satu kedai, buka kedai besi, yakni untuk buat pedang. Ini kehebatan Sayyiduna Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu taala anhu. Dan kehebatan itulah tuan-tuan, ini disebut macam mana kemahiran yang sangat penting. Yang kadang-kadang kita terlepas pandang adalah kita menambah kemahiran-kemahiran dalam diri kita. Maka Sayyidina Khabbab radhiyallahu taala anhu, kerana kehebatan dia, kualiti kerja buat dia, orang ramai dari pelusuk Mekah datang kat kedai dia untuk apa? Untuk tempah pedang dengan dia. Ini disebut bila mana kualiti, datanglah dari mana pun orang sanggup pergi. Jauh macam mana pun orang akan sanggup pergi. Sebab apa? Sebab berkualiti. Masuklah bab-bab lain kan. Kalau kedai makan tu sedap, sebutlah jauh mana pun orang sanggup pergi. Sebab apa? Kualiti tu. Kalau kedai bengkel kereta contoh kan, memang kualiti, orang daripada jauh sanggup datang. Sebab apa? Kerana kualiti. Tapi kalau bohong, sekali cukup orang datang. Lepas tu tobat tak datang. Tambah kalau sekarang ni viral je kan, sekali viral lingkup tuan-tuan. Ini dah sebut, kita di saat kita buat sesuatu, pertama kita kena ingat jangan berbohong, jangan kita buat zalim walaupun dia tak tahu kita bohong. Ini berlaku tuan-tuan macam-macam lah dalam kehidupan kita ni. Baik, maka Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, dalam keadaan dia membesar, dia dah matang tuan-tuan. Setiap kali dia habis kerja, dia akan duduk, dia termenung. Berapa tuan-tuan termenung? Bukan suka-suka tak. Dia memikirkan bagaimana keadaan masyarakat jahiliah. Ini tuan-tuan, bagaimana di saat sebelum Islam, dia dah tak selesa tengok masyarakat tenggelam dalam perangai jahiliah. Apa contoh perangai jahiliah tuan-tuan? Antara disebutkan perangai jahiliah ni, antaranya adalah suka menindas yang lemah. Ini perangai jahiliah tuan-tuan. Siapa yang dia ada kekuatan, dia akan buat zalim pada yang lemah. Ini antara bentuk perangai jahiliah yang kita sudah dengar, bunuh kanak-kanak dan sebagainya. Antara yang mereka tak suka yang Allah rakamkan dalam Quran, apa dia? Antara perangai jahiliah, mereka tak suka dapat anak perempuan. Disebutkan merah muka mereka bila mana dia khabarkan dapat anak perempuan. Bahkan disebutkan ditanam hidup-hidup. Ini apa tuan-tuan? Perangai jahiliah. Sebab tu kita tuan-tuan, bila sebut tentang anak kan, ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah telah tentukan, itulah yang terbaik untuk kita. Maka Sayyidina Khabbab bin Al-Arad, dia cukup sedih melihat bagaimana masyarakat Arab dengan kesesatan mereka akhirnya menelan banyak korban dan dibunuhnya golongan-golongan seperti mana anak perempuan
Ini tuan-tuan yang berlaku pada orang Arab jahiliah. Dan jahiliah ni adalah istilah merujuk kepada sebelum kedatangan Islam. Cuma kita kadang-kadang biasa guna, saya jahiliah dulu. Kan? Kalau ikut jahiliah ni adalah sebelum Islam. Maka bila mana Sayyiduna Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengharapkan, dia nak masyarakat dia kembali kepada jalan kebenaran. Ini bagaimana Sayyidina Khabbab sebelum Islam. Dia dah ambil berat hal masyarakat dia. Dia tak kata tak terpulanglah, yang penting bisnes saya berjalan. Kan? Kamu nak sesat ke, nak bunuh orang ke, terpulanglah. Yang penting saya untung. Tak, tuan-tuan. Walaupun bisnes dia maju, tapi dia tetap memikirkan hal masyarakat dia. Maka Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, tidak lama selepas itu tuan-tuan, akhirnya disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Tuan-tuan, Nabi diutus menjadi rasul usia 40 tahun. Dan Nabi kahwin umur 25. Ada 15 tahun sebelum Nabi dilantik jadi rasul. Dalam tempoh 15 tahun itulah Nabi dapat 5 orang anak. 5 orang anak Nabi dapat dalam tempoh 5 tahun. Dalam tempoh 15 tahun. Anak sulung Nabi Sayyiduna Qasim meninggal pada tahun yang sama. 5 orang. Anak yang keenam Nabi dapat pada usia 41 tahun, bernama Abdullah. Ini. Anak yang ketujuh Nabi dapat sebelum Nabi wafat, sebahagian kata tahun ke-10 Hijrah, iaitu Ibrahim daripada Maratul Qibtiyah. Maka tuan-tuan, dipatah balik, di saat Nabi dilantik jadi Rasul, Sayyiduna Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, dia pergi jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia menuturkan kalimah syahadah. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, aslama raghiban, dia ni masuk Islam secara sukarela. Bukan sebab nak selamatkan diri ke, sebab ada kisah sahabat yang mereka asalnya nak masuk Islam sebab apa? Nak selamat. Kan kita pernah sebut kisah sebelum ni, bagaimana Wahsy, kan, dia mula cari jalan nak selamatkan diri. Orang kata kat dia, kalau masuk Islam kamu tak kena bunuh. Akhirnya dia pergi jumpa Nabi, dia masuk Islam. Sayyiduna Khabbab, tak ada siapa-siapa paksa, tak ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan dia kena masuk Islam, tak ada. Manakala disebut tuan-tuan, Sayyidina Khabbab bin Al-Arad, dia masuk Islam dengan sukarela, menuturkan kalimah syahadah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Dia sahabat yang keenam. Cuma kalau tengok dalam sirah ni banyak khilaf. Ni keenam ke, sahabat ni keenam, banyak dia punya perbahasan. Tapi dia termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat yang awal-awal memeluk Islam. Tuan-tuan, ini dah banyak kali dah kita cerita. Kalaulah disebut as-sabiqunal awwalun, dia sahabat yang melalui cukup macam-macam siksaan. Sayyidina Khabbab sendiri, dia tuan-tuan bila mana masuk Islam, dia tak simpan pun keislaman dia. Bukan dia tak cerita lah, nanti kantai pula lah, contoh. Sayyidina Khabbab bin Al-Arad, dia biar je orang tahu dia Islam. Sampai tahap tuan dia Ummu Ammar dapat berita hamba dia ikut Nabi. Ummu Ammar datang tuan-tuan bersama saudara kandung dia bernama Siba bin Abdul Uzza. Ni dua adik ni. Mereka datang kepada Khabbab, mereka tanya dia, wahai Khabbab, kami dengar satu berita tentang kamu tapi kami tak percaya. Khabbab tanya balik, berita apa yang kamu dengar? Maka kata Ummu Ammar, kami dapat berita engkau telah mengikut
pemuda Bani Hashim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata, tu tipu je tu, contoh. Tak ada. Dia jawab dengan yakin, aku beriman kepada Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku telah membuang berhala-berhala kamu dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ini tuan-tuan hasil tarbiyah Nabi, bagaimana sahabat begitu yakin dalam menyatakan keislaman bila mana ditanya. Dia tak ada kata, itu salah berita kot. Dia tu sebut dengan yakin. Terus mengucap syahadah, ulang kalimah syahadah dia. Maka tuan-tuan, Sayyiduna Khabbab bin Al-Arad, apa yang dia kena? Pertama ni tuan-tuan, dia kena serbu, dia kena pukul, dia kena tendang dengan semua besi yang ada kat kedai, orang baling dekat dia. Ini tuan-tuan, Sayyiduna Khabbab bin Al-Arad, dia tersungkur dalam keadaan darah yang mengalir. Tuan-tuan, orang kalau biasa kerja besi, dia tahu macam mana besi panas. Besi panas ni tak cukup, bukan kata yang panas sungguh tu. Cukup kalau kita tengok welding. Yang welding tu tuan-tuan, api dia tu. Kena pun boleh tahan juga tuan-tuan. Ni kalau kena betul-betul besi yang sedang dipanaskan, tuan-tuan boleh berlubang kaki. Anak sebut dahsyatnya kepanasan api tersebut. Sayyidina Khabbab bin Al-Arad di saat kena seksa sebegitu, menyebabkan mula viral waktu itu. Tular berita Sayyidina Khabbab kena seksa dengan Ummu Ammar kerana dia menyatakan keislaman secara terang-terang. Apa hikmah dia tuan-tuan? Disebutkan dalam kitab ini, orang ramai juga mula mendekati Islam. Bila mana dia boleh menyatakan keislaman dia, orang yang tak tahu tentang Islam mula cari, akhirnya masuk Islam. Ini betapa besarnya peranan Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tuan-tuan, tak cukup sesaan macam tu. Ummu Ammar disebutkan dalam kitab ini tuan-tuan, dia menyeksa lagi Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, sehinggalah di kalangan pembesar-pembesar Quraisy mereka buat satu mesyuarat. Antaranya Abu Sufyan, dia akhirnya jadi sahabat. Abu Sufyan Fathu Mekah jadi sahabat. Walid bin Mughirah, dia siapa? Ayah kepada Sayyidina Khalid bin Al-Walid, iaitu Walid bin Mughirah. Abu Jahal, mereka bincang macam mana kita nak halang dakwah Nabi. Maka antara cadangan mereka, setiap kabilah, kalau di kalangan kabilah mereka masuk Islam, kena seksa supaya mereka tinggalkan Islam atau mereka mati. Tuan-tuan, ini bagaimana yang berlaku pada zaman Nabi. Mudah-mudahan tak berlaku pada zaman kita di tempat kita. Walaupun ada kita dengar-dengar kan berita sebagainya, ada di tempat umat Islam ditindas sebagainya, kan disebutkan tentang etnik Rohingya dan sebagainya. Ini satu benda yang kita di Malaysia kita patut bersyukur. Allah permudahkan kita dalam mengamalkan ajaran agama. Baik. Maka tuan-tuan, disebutkan Sibak bin Abdul Uzza. Siapa Sibak ni? Saudara kandung Ummu Ammar. Dan watak dia tuan-tuan, dia kena bunuh. Sibak bin Abdul Uzza ni kena bunuh dalam perang Uhud oleh Sayyidina Hamzah. Sebelum Sayyidina Hamzah syahid, dia telah bunuh, dia telah lawan Sibak bin Abdul Uzza. Apa yang mereka buat tuan-tuan? Disebut dalam kitab ini, bila mana mereka nampak Sayyidina Khabbab sembang dengan Nabi. Nampak sembang aja. Tengok Khabbab sembang dengan Nabi. Ummu Ammar datang. Dia ambil besi yang menggelegak, besi yang telah dipanaskan, diletakkan atas kepala Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu sampai jatuh pingsan. Ni tuan-tuan, kita tak mampu nak bayang
macam mana sahabat kena seksa yang cukup dahsyat. Semata-mata apa? Kerana mereka ini Islam. Tuan-tuan, dengan seksaan macam tu yang cukup orang kata dahsyat. Satu riwayat tuan-tuan, Sayyiduna Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu satu hari dengan Nabi. Waktu tu memang Islam kena tindas. Nabi waktu tu baring berbantalkan pakaian. Berbaring berbantalkan pakaian. Maka kata Khabbab dekat Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doalah kepada Allah bagi Islam ni menang. Dah kena seksa teruk sangat dah. Bagilah Islam ni menang. Nabi yang dalam keadaan baring, Nabi bangun. Nabi bingkas bangun, Nabi kata, wahai Khabbab, generasi sebelum kita lebih dahsyat kena seksa berbanding kita. Ada yang gergaji kepala semata-mata untuk pertahankan agama. Kalau nak banding, kita nak sebut yang Khabbab lalu itu pun dah dahsyat lah. Kena letak besi panah atas kepala pingsan. Bahkan ada disebut nanti macam mana dia kena seksa, kulit dia tu kena bakar, keluar air. Air itulah yang memadamkan api. Ini nak kata dahsyat yang dia kena. Tapi bila mana dia sebut dekat Nabi, ya Rasulullah, doalah bagi Islam ni menang cepat. Nabi kata apa? Wahai Khabbab, ingat generasi sebelum kita lagi dahsyat. Nak ajar apa tuan-tuan? Kalau kita rasa susah, nak beritahu ada yang lebih susah daripada kita. Kita patut bersyukur. Susah macam mana pun kita, masih banyak nikmat yang kita ada. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmatnya Allah bagi pada kita, nescaya lemahlah kita. Banyak. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah apa-apa Allah uji pada kita, pertama kita kena ingat, yang uji kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang boleh bantu kita untuk menghadapi ujian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu orang beriman, besar macam mana pun masalah, dia kena letak Allah Maha Berkuasa. Saya pernah kongsi tuan-tuan, kan, saya dapat dia punya perumpamaan ni daripada Ustaz Badri Shah. Saya tengok kuliah dia, kan kuliah dia penuh fakta, kan, macam-macam dia sebut, kan. Dia sebut apa? Kita bila mana hadapi masalah, umpama kita dia kopi. Saya bukan peminat kopi lah, kan, tapi nak umpamakan kopi. Kalau kita ambil kopi segenggam, masuk dalam cawan, masuk dalam cawan, buang air sikit, kita minum. Agak-agak asa apa tuan-tuan? Asa pahit, pahit piang, pahit sungguh, kan. Tapi kalau segenggam kopi yang sama kita letak dalam telaga, air yang banyak, bila kita minum, dia akan rasa nyaman. Apa maksud dia? Begitulah dengan masalah. Bila mana kita hadapi masalah, kita merasakan dah tak ada jalan, akhirnya kita akan mudah gelisah, putus asa. Tapi dengan masalah yang sama, kita lapangkan dada kita, kita yakin Allah akan tolong kita, insya-Allah kita akan mudah hadapi masalah tersebut. Semua ada masalah tuan-tuan. Antara masalah orang gila ialah sebut semua ada masalah. Tapi macam mana kita hadapi masalah tersebut? Jadi tuan-tuan, kita bimbang manusia putus asa daripada Allah bila mana diuji, dia terlibat benda-benda yang menyebabkan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bunuh diri dan sebagainya. Ini perlu kita elakkan. Baik. Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan tuan-tuan, satu hari Sayyidina Khabbab bila mana telah diseksa dengan diletakkan besi ke tulang besi sampai dipingsan, sebelum dia hijrah, Allah balas dekat Ummu Ammar. Apa yang berlaku? Ummu Ammar tuan-tuan, dia kena sakit kepala. Dia dah ikhtiar macam-macam dah dia buat, tak jadi. Dia jumpa seorang tabib.
Soal doktor ni kata apa? Wahai Ummu Ammar, kalau nak sembuh, kamu kena letak satu benda yang dibakar atas kepala kamu. Bukan orang buat ni doktor cadang kat dia, kalau nak sembuh ni, ambil bara api tu, letak atas kepala. Maka dia pun buat hilang sakit. Bukan hilang sakit, sakit tu menyebabkan dia tak ingat sakit tadi. Ini tuan-tuan, Allah balas balik dekat Ummu Ammar. Walaupun bukan kata Khabbab yang pergi buat, tak. Ini nak sebut tuan-tuan, balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nak sebut mustajabnya doa orang yang dizalimi. Sebab tu Nabi kata 3 doa. Mustajabatul lahun. Nabi kata yang mana 3 ni mustajab. La syakka fihim. Tidak ada keraguan padanya. Apa dia? Doa orang yang dizalimi. Batu tuan-tuan, jangan bermudah-mudah kita buat zalim pada orang. Mungkin secara fizikal dia tak boleh balas. Mungkin dia tu kedudukan lebih rendah daripada kita, ataupun dari sudut fizikal dia lebih lemah daripada kita, tak boleh nak kejar balas sebagainya. Kita kena ingat dia ada satu benda yang cukup dekat, iaitu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah-mudah kita buat zalim pada orang lain, ahli keluarga kita, jiran kita dan sebagainya. Baik, maka Sayyiduna Khabbab akhirnya berhijrah tuan-tuan ke bumi Madinah dan duduk bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan Sayyidina Khabbab Al-Arad radhiyallahu taala anhu. Allah bagi keizinan kepada dia umur yang panjang. Ini tuan-tuan antara kelebihan, bahkan antara kebaikan, dapat umur panjang. Orang semua kalau boleh nak umur panjang, anak umur panjang. Dan Nabi sebut memang antara kebaikan umur yang panjang, tetapi tak habis setakat tu. Nabi kata apa? Umur yang panjang dan amal yang baik, itu kebaikan. Tapi kalau umur panjang, jahat banyak, itu bukan kebaikan. Lepas tu kita kalau nak dapat keberkatan umur, kita kena pastikan bertambah umur, bertambah kebaikan. Kalau bertambah umur, makin jahat, makin lagi jauh daripada rumah Allah, makin jauh daripada Allah, makin kena muhasabah. Sayyidina Khabbab panjang umur tuan-tuan, sampai pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar jemput dia datang. Bila mana dia duduk dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tanya dia, wahai Khabbab, cerita macam mana kamu kena siksa dulu. Ni tuan-tuan, kan kisah-kisah ni apa? Untuk kita bersyukur. Lepas tu kita bila tengok orang yang susah, mengajar kita untuk bersyukur. Kita sihat, duduk gigit sihat, okey, cuba pergi hospital. Terus kita kata besar rahmat Allah bagi kat kita. Kadang kita tak nampak nikmat tu, tapi bila tengok orang sakit, kan, terbaring atas katil, tak boleh jalan, makan mungkin pakai tiup sebagainya, waktu tu kita akan tengok, kita akan betul rasa nikmat yang sangat besar Allah bagi pada kita ni, nikmat sihat. Sayyidina Umar dia kata kepada Khabbab, tolong cerita macam mana kamu kena dulu waktu kamu mula-mula Islam. Apa kata Khabbab? Dia kata, tak apalah, aku tak nak cerita, malu. Tuan-tuan, dah masuk waktu kita azan, saya sambung dalam 5 minit untuk kita salat insya-Allah. Allah
سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم صراط المقدس صلى الله عليه وسلم Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan, bila mana Sayyidina Umar tanya, akhirnya ditunjuk kesan. Kesan daripada dia kena siksa. Yang mana kata Sayyidina Khabbab, kaum musyrikin menyalakan kayu bakar menjadi bara, lalu dihirit tubuhku atas bara tersebut sehinggalah daging punggungku terkelupas dari tulangnya dan cairan tersebut yang menyebabkan bara tersebut padat. Ini antara siksaan yang kena kepada Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Sayyidina Khabbab penghujung usia dia, tuan-tuan, Allah bagi nikmat dekat dia, dia jadi kaya raya, jadi jutawan. Yang mana dia memiliki banyak emas, memiliki banyak perak yang tak pernah dia bayar. Ini, tuan-tuan, Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan macam mana dia gunakan kekayaan dia. Sayyidina Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu, dia meletakkan wang dinar dan dirham di satu tempat kat rumah dia, yang mana orang fakir miskin tahu kat mana disimpan. Yang mana Sayyidina Khabbab dia tak ikat atau tutup tempat simpanan dengan kuat, dengan alasan supaya orang fakir miskin boleh ambil benda tersebut tanpa perlu minta atau mendapat izin. Nak kata punyalah dia ni bantu, siapa-siapa ambil boleh ambil, sampai tahap macam tu. Ini, tuan-tuan, bagaimana beliau menggunakan kekayaan pada jalan Allah. Tapi orang kata zaman kita ni tengok juga kan, takut banyak pula yang tak miskin yang balas. Ini, tuan-tuan, ada satu hadis yang diriwayatkan, tuan-tuan, berkenaan seorang lelaki yang bersedekah. Pertama disebut kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah saya akan sedekah. Maka tuan-tuan dia pun keluar bagi sedekah. Maka lepas mana dia sedekah, viral. Dia tak sebelah, viral dalam hadis.
Dia sebut apa? Dia sebar berita bahawa dia telah sedekah kepada pencuri. Silap pula kata sedekah kat pencuri. Dia tak katalah silap, kan dia bagi sedekah kat pencuri. Maka dia kata apa? Wahai Tuhanku, hanya untuk Engkaulah segala puji-pujian, demi Allah aku tetap akan terus bersedekah. Maka kali kedua dia sedekah. Bila mana kali kedua dia sedekah, esoknya viral berita dia sedekah dekat penzina. Dia kata segala puji bagi Allah, demi Allah esok aku akan sedekah lagi. Kali ketiga dia sedekah, tuan-tuan, dia sedekah, tengok-tengok sedekah pada orang kaya. Secara zahir nampak macam tiga-tiga salah. Maka tuan-tuan, bila mana dia tidur, datang dalam mimpi dia, disebutkan, tuan-tuan, sedekah kamu kepada si pencuri, mudah-mudahan akan memelihara dirinya daripada mencuri. Dan sedekah kamu kepada penzina, mudah-mudahan memelihara dirinya daripada zina. Mungkin orang zina tu sebab cari duit, tapi dengan sebab kita bagi duit, mudah-mudahan dia tak terlibat dah dengan zina. Dan sedekah kamu kepada orang kaya, mudah-mudahan memberi pengajaran kepada dia untuk dia pula menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Ini tuan-tuan yang disebutkan dalam satu riwayat, menunjukkan kepada kita, kita bantulah, kita infaklah harta kita, mudah-mudahan dengan apa yang kita buat itu menyebabkan kalau dah dia tidak baik, mudah-mudahan dia berubah jadi baik. Dan Sayyidina Khabbab ketika mana nak meninggal dunia, dia dah pesan kat sahabat kat mana disimpan harta dia, supaya apa? Bila meninggal je, ni bagi sesiap kepada orang miskin. Lalu ditanya kepada dia, sebab apa? Kata Khabbab, aku bimbang kerana sahabat dulu kebaikan-kebaikan mereka mendapat balasan di akhirat. Aku bimbang kebaikan-kebaikan aku hanya mendapat balasan di dunia. Yakni dengan aku mendapat kekayaan, aku bimbang kalaulah sekadar mendapat balasan di dunia, aku bimbang aku tidak mendapat balasan di akhirat. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Khabbab mengajarkan kepada kita, sebaik-baik balasan yang kita harapkan adalah balasan di akhirat nanti, kerana itulah balasan yang akan kekal abadi. Wallahu a'lam. Minta banyak-banyak atas salah silap. Ma asabaka min hasanah fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'at fa min nafsi, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.